Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami hari ini bertemankan saya Liza Isham dan juga Derina. Kami bersiaran secara langsung daripada studio C Suka TV dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan seperti biasa, saya dan juga Eliza akan temankan anda daripada jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV atau anda boleh muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung di mana saja anda berada, dan kita doakan kepada semua penonton Hawa hari ini sentiasa sihat dan bersemangat untuk meneruskan hari-hari anda. Betul. Cakap pasal semangat lagi, kita nak suntik semangat kepada anda semua sedikit. Sebab apa? Sebab kita ada giveaway contest. Jadi tim Suka Tune ada giveaway contest dan hadiahnya adalah Tecno Mobile dan juga earbud. Dan nak diberikan secara percuma setiap minggu. Cara nak dapatkan mudah saja, Eliza. Anda hanya perlu rakam video cover lagu daripada mana-mana carta Suka Tune. Macam-macam lagu ada dekat sana. Dan anda hanya post saja di Instagram ataupun TikTok anda. Dan jangan lupa tag MySukaTV, #SukaTV paling penting. Anda punya akaun jangan private. Selamat mencuba. Mana tahu nyanyi-nyanyi menang telefon bimbit ataupun earbud. Baiklah Dina, sebelum kita berbalik pada info dan juga banyak apa orang cakap ilmu pada hari ini, kita nak bagi tahu kepada penonton tentang semua peminat Barbie. Dina pergi tengok Barbie tak? Saya dah tengok. First day keluar saya dah pergi tengok. Tengok dengan siapa? Dengan kesayangan. Pakai pink tak? Memanglah tu orang kata tema dia kan, kalau nak pergi tengok kena pakai pink pun. Ya, betul. Jadi kita nak beritahu kepada penonton yang tiket jualan global Barbie telah mencecah $1 bilion. Wow, sangat tinggi tu Iza, dan filem itu mencipta rekod untuk Greta Gerwig menjadikannya pengarah wanita solo pertama yang melepasi tanda aras $1 bilion. Lain macam fenomena Barbie ni sangat orang cakap besar dari Rina. Kita sebagai wanita macam banggalah dengan Greta Gerwig, wanita pertama tu. Betul. Jadi semoga banyak lagi wanita-wanita hebat terhasil dalam era ini. Macam tu. Baiklah Derina, kita punya studio pun dah bau-bau sebenarnya. Bau pun ada, menarik semua adalah. Mata saya nak tengok meja. Saya nak tengok dia je. Sebab apa? Sebab di studio kita ada pengasas Mommy Kitchen, iaitu Puan Nur Azira dengan tajuknya Cita Rasa Manisan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, khabar baik. Daripada Selayang ke? Daripada Selayang. Okey, kita bercakap mengenai Mommy Kitchen untuk ingat-ingatlah mak kita masakan mak-mak ibu. Kan? Selalunya petang-petang buat kuih, buat donat semua. Saya dah tengok kat Instagram Mommy Kitchen. Ada kaswi gedik. Kaswi gedik. Kan? Teringat dekat mak tu kan. Okey, mungkin di awal-awal ni mungkin Puan Azira boleh kongsikan sikit perjalanan Mommy Kitchen ni. Macam mana tercetusnya idea nak adakan perniagaan Mommy Kitchen? Okey, Assalamualaikum. Okey, saya start baking ni start daripada 2019. Start daripada sebenarnya suka-suka je. Sebab saya jenis suka makan cheese tart dengan brownies tau. So saya saja cheese tart dengan brownies. Saja open order buat cheese tart untuk makan. Lepas tu saja open order, start dari situ jadi minat. Banyak belajar, masuk PJJ macam-macam jenis kek, cuba macam-macam apa yang viral kita cuba, try macam-macam. Jadi daripada Puan Azira daripada cuba. Daripada minat sebenarnya, betul. Daripada kek sekarang kita pergi ke mini catering pula. Sikit-sikit. Dah buat mini catering. Mini catering pula. Tapi mini dulu, buat sikit-sikit dulu. Okey, Puan sendiri adalah full time melakukan Mommy Kitchen, melakukan perniagaan Mommy Kitchen ni. Dah start full time. Memang daripada dulu full time ataupun bertukar kerja ke? Daripada dulu sebenarnya start dengan door gift dulu. Door gift dulu. Okey. Sebelum tu dalam 2015 macam tu. Okey, lepas tu sambutan pun boleh tahan hangat. Masa tu memang tengah hot lah mini tasbih. Memang time tu memang tengah hot. Okey. Lepas tu try baking pula. Sekarang lama-lama masuk ke mini catering pula. Dia macam ada kena-kena lah Liza. Brownies pun boleh buat jadi sebagai door gift. Boleh? Betul. Betul. Jadi kita nak tahu jenis-jenis makanan dan juga dessert yang dijual di Mommy's Kitchen. Selain daripada kaswi gedik, kita tengok ada dadih warna-warni tu. Macam-macam betul. Ada butter cake. Butter cake pun ada juga. Ada marble cake, ada cheesecake ada, burnt cheesecake ada, macam-macam ada. Cookies semua ada. Cookies pun ada juga. Puan kena ajar saya macam mana. Dia macam-macam boleh. Kalau saya bantat tu dia nak. Bantat dia? Tak jadi. Dia tak naik. Dia tak jadi cookies. Dia tak jadi cookies. Dia jadi cheese more.
Okey, Puan sendiri kan mungkin idea dan juga inspirasi daripada segi resepi tu sendiri. Belajar daripada mana tu? Saya memang start daripada masuk PJJ, macam-macam PJJ. Lepas tu adalah inspirasi daripada baker-baker. Saya suka tengok Azlina Ina. Lepas tu saya suka tengok Mizi Roslan. Lepas tu kawan saya sendiri ada, saya punya sumber inspirasi lah, Sugar Creation. Memang tiga tu memang saya punya sumber inspirasi. Idola lah kan? Idola saya dalam baker, betul. Tapi kan kita tahu Puan Azira, kita nak bercakap soal, kita nak cakap realistik lah di sini. Kita tahu F&B ni satu industri yang besar, betul tak? Puan tak rasa macam itu adalah satu cabaran besar ke untuk Puan masuk ke dalam dunia F&B? Jual kuih-kuih lama macam tu. Apa pendapat Puan? Sekarang ni kalau ikutkan memang orang kata banyak saingan. Sebabnya banyak baker baru. Semua orang boleh buat. Sebab semua kan kat hujung jari boleh belajar semua kan. Tapi kita percaya dengan rezeki. Betul. Saya memang akan post hari-hari status ke apa semua, percaya pada rezeki tu je salah satu yang saya penting percaya. konsisten lah kan. Betul. Niat tu kena ikhlas lalu, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita nak. Okey Puan, mungkin kita nak tahu juga antara sambutan-sambutan awal customer apabila dia cuba resepi-resepi daripada Mami Kitchen ni. Okey, macam saya ada sendiri customer yang daripada 2019 tu sampai sekarang memang akan order benda diorang order. Lama dah. Ada regular customer, Oh, betul. Diorang memang akan selalu kalau ada event, macam contoh baru-baru ni dia start order daripada 2019 tu sampai anak dia tunang, anak dia kahwin, memang dia order dengan saya. Mommy's Kitchen sahaja. Ya, betul. Dalam otak, okey, Mami Kitchen nak order. Saya nak tanya Puan, apa adalah menu antara menu terawal masa Puan daripada dog gift kan? Lepas tu Puan buat kitchen macam ni, jualan makanan-makanan kan? Apa adalah menu terawal Puan? Cheese tart. Blueberry cheese tart, strawberry cheese tart, betul. Oh, lepas tu baru dia berkembang. Lepas tu berkembang macam-macam lagi. Try macam-macam. Okey, antara orang kata nak menjalankan perniagaan ni kan, siapa di antara tulang belakang Mami Kitchen sendiri yang orang kata dia lah marketing. Lepas tu dia pula buat jualan ni, dia pula pergi tolong akak kat dapur. Macam mana? Siapa tu? Macam kalau buat baking semua memang saya buat sendiri. Wah, tapi akak baking saya seorang-seorang semua. Tapi yang banyak tolong saya suami saya lah. Macam sebab semua kalau kita ada catering pun memang saya buat sendiri semua seorang-seorang. Baking pun memang seorang-seorang. Daripada awal sampai daripada jual. contoh kalau macam ada order catering, daripada sebelum subuh tu memang dah start buat. Memang dah start buat. Memang seorang-seorang semua. Okey, kalau ada tempahan delivery pun Puan juga. Delivery kalau kadang-kadang saya ataupun Lala Move pakai. Wow, saya sangat terpegun dengan Puan. Sebab apa? Sebab jarang orang kalau dah start buat mini catering ni dia nak masak seorang. Dia nak buat. Jadi Puan memang masak seorang daripada awal buat sampai seorang. sekarang. Alhamdulillah. Suami saya bantu. Suami bantu. Sous chef lah, sous chef. Betul. Macam tu. potong. Macam tu boleh lah. Potong-potong. Tapi yang lain semua memang saya buat seorang. Sebab sebab tak semua orang ada kebolehan untuk masak secara banyak tau. Kadang-kadang ada orang masak sikit je sedap. Kan? Tapi kalau masak secara banyak dia punya rasa dia dah kurang. Betul tak Puan? Betul. Okay, jadi macam mana bahagikan masa seorang isteri, seorang rumah, lepas tu nak menjalankan perniagaan pula macam mana? Okey, macam saya jenis memang akan set. Okey, pagi kalau ada kuih, kita buat kuih dulu. Lepas tu kan ada dapur, dapur dua tu kita akan bagi sini untuk kuih, sini untuk masak. Untuk memang saya macam tu. Saya memang akan set dulu mana buat untuk tak nak macam clash time apa semua kan. Memang macam sebab uruskan seorang kan Puan. Betul. So sebab kena kita nak urus anak pergi sekolah lagi, balik Betul? sekolah betul. Lepas tu menu catering bukanlah senang Eliza sebab ada macam-macam jenis, bukannya kita nak bawa satu jenis menu saja kan. Jadi bahagikan antara dapur-dapur lah. Betul. Okay Puan, saya tanya antara cabaran terbesar Puan dalam pada apa orang cakap Mami's Kitchen ni membesar. Apa adalah cabaran terbesar Puan? Sebab macam sekarang ramai yang apa kita baker naik apa semua, kadang-kadang kita kena orang kata apa, terimalah macam satu hari tu kita tak ada sale tu perkara biasa. Perkara biasa, betul. Tapi kita kena tak apa, usaha tu yang penting, usaha. Setiap hari memang saya memang tak pernah putus untuk iklankan. Memang usaha yang paling penting lah. Cabaran dia sebab ramai sekarang orang yang
baker naik. Yang pada semua sekarang Saingan bagi dia saya dah banyak, pandai dah ya. buat kek. Kuih ni semua memang ramai dah pandai buat dah. Betul. Lepas tu nak menguruskan media lagi, kita nak gunakan marketing melalui media sosial. Sebagai suri rumah pun bukan senang kita nak uruskan semuanya. Betul. Dah berhempas pulas kat dapur, nak kena ambil gambar pula, post dan sebagainya. Dan kita macam-macam lagi nak bercerita dengan Mami Betul. Kitchen ni sebab dekat depan kita dah terliur ni Liza. Tapi Mana tahu kejap lagi. penonton tanya harga ke, menu-menu lain ke kan Darina. Betul. Tapi Biar kita telan Elio dulu, kita nak berehat sebentar, kita kita kembali selepas ini. Kita berehat sebentar. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan pengasas Mommy Kitchen, Puan Nur Azira. Tapi kan, tadi Puan Azira cakap, lebih mesra kita pergi Kak Aziz je sebenarnya. Okey, Kak Aziz. Jadi Nak silakan tanyalah Lena. Kak Aziz. Sekarang ni dah macam-macam jenis perniagaan dah ada tentang makanan ni kan. Ada yang suka dessert, ada yang suka kuih. Tapi kuih tradisional ni susah nak dapat, Eliza. Betul. Mungkin permintaan sekarang ni macam mana? Lebih kepada kuih tradisional ke ataupun Ataupun kuih-kuih jenis yang brownies manis, manisan macam dessert ni. macam ni? Sekarang memang lebih kepada kuih tradisional, betul. Macam dah try buat kuih kasui gedik ni, kuih kasui kan? Kuih kasui. Lepas tu akan buat kuih lapis. Memang dapat permintaan tinggi, betul. Daripada macam ada orang order untuk wedding ke kenduri, dia orang akan order kuih tradisional. Kan? Daripada kek-kek, betul. Sebab susah nak dapat sekarang ni Eliza. Kita kembali balik kepada zaman dulu, kuih tempatan ni. Okey. Kak Aziz, saya nak tanya dah, adakah penonton, contohlah kalau dia contact Kak Aziz kan, dia nak boleh request kuih-kuih tradisional kat Kak Aziz. Kak Aziz betul-betul terbuka untuk terima ataupun Kak Aziz ada list kuih Kak Aziz sendiri? Okey, buat masa ni kalau kuih tradisional tu, okey ada tak semua ada. Tak semua ada. Apam nasi. Okey. Lepas tu popiah sirih. Wah, popiah sirih. Ada. Lepas tu kasui, kuih lapis. Itu di antara favorite saya tu kuih lapis tu. Lama tak jumpa. Kan best seller lah dekat Mami Kitchen. Betul. Wow. Okey, kalau dari segi orang nak buat door gift pula, macam mana tempahan dia? Kena order lebih awal ke ataupun ada limit kuantiti yang Kak Aziz lakukan ke macam mana? Biasanya kalau untuk door gift sebulan awal. Oh, sebulan awal untuk kita prepare semua kan. Lepas tu kuantiti ada 100, biasanya saya akan ambil 100 box atau macam tu je. Sebab tak semua orang macam nak order banyak kan. Ya, betul. Kalau untuk akikah untuk 100. Betul. Event-event kecil kan. Event kecil pun saya ambil je. Boleh. Okay. Yelah, sebab kadang-kadang ada peniaga yang tak nak ambil yang kecil-kecil, betul tak? Tapi anda boleh terus ke Mommy Kitchen. Kita nak tanya tentang kek pula. Di depan kita ni dah alang-alang kan. Depan kita ni ada brownies dan juga apa ni Kak Aziz? Chocolate cheese melt. Chocolate cheese melt. cheese melt. Bawah dia ada cake moist. Lepas tu moist, lapisan cheese. Atas tu chocolate ganache. Wow, Dina. Ketiga-tiga ni bukan senang nak buat ni Eliza. Betul. Tak cukup tangan kalau nak kita buat kan. Kalau yang nak cara pula tempoh untuk siapkan satu tempahan ni berapa lama? Ya. Macam kek brownies ni dalam masa sejam lebih kurang. Macam chocolate cheese melt tu lebih kurang sejam 15 minit, lebih kurang macam tu. Sejam 15 minit. Sebab dia kena kukus betul-betul sampai masak. Saya ada satu soalan Kak Aziz. Contohlah kalau penonton nak makan kek ni petang, adakah Kak Aziz masih terima urgent order ataupun macam mana? Ke Kak Aziz prefer esok ke, sehari sebelum ke, ataupun memang alamak Kak Aziz, kita nak pakai pukul 3 ni boleh tak? Sekarang baru pukul 9 pagi. Macam mana tu Kak Aziz? Biasa jarang ambil urgent order sebabnya saya dah bagikan masa dengan anak pergi sekolah, nak balik sekolah lagi. Memang masa tu terhad sebenarnya. Betul. So paling lambat pun sehari awal. Sehari awal. Dengar tu penonton. Kalau makanan nak sedap, kena sehari awal. Biasa dah Malaysia ni Liza, suka last minute. Dia ingat hari-hari dia open order. Bukan. Tak boleh. Okey, ada yang nak tanya juga tentang rate harga dekat Mami Kitchen ni. Kalau macam dari segi kuih tempatan pula, rate harga dia macam mana? Kalau brownies dan kek-kek lain macam mana harga dia? Okey. Macam brownies Nutella ni, saya jual 8 inci ni murah je, RM35. Kalau yang plain RM25 je. Kalau chocolate cheese melt tu saya 8 inci saya jual RM70.
RM70. Macam kuih-kuih tradisional pun macam kaswi, 25 biji, RM20. Kalau Wow. kalau apa ni Berpatutan. Puteri Ayu, kalau yang cheese saya jual 25 biji RM25. Memang harga semua mampu milik, betul. Milik lah. Betul. Dengar, silakan. Kalau ada macam wedding cake ke birthday cake ke, ada buat juga ke? Simple-simple je. Yang kek krim ke memang saya tak ambil, saya tak buat. Tak buat lah. Hanya fokus kepada brownie sajalah. Betul. Lagi satu saya buat roti jala juga. Makanan. Biasanya roti jala pun saya buat juga. Biasanya daripada orang wedding memang diorang akan order roti jala. Okey, kita cakap pasal tadi Kak Aziz cakap pasal catering, betul tak? Jadi untuk catering pula macam mana Kak Aziz? Saya buat mini catering. Catering, tak dengan cuma 100 pack ke atas, 100 pack je. Sebab biasanya kan mini catering ni orang untuk akikah, untuk birthday macam tu kan. Okey, 100 pack pun dah boleh order. Yang small occasion. Bermula dengan harga RM10 je. RM10? Ya, saya RM10, betul. Wow. Untuk nasi menu minyak, dia? nasi minyak, ayam masak merah. Wow. Okey. Saya dengan Kita diri orang dah kalau terliur dengan makanan ni, wow je dalam hati tu. Macam-macam. Ada bihun sup, mi kari, macam-macam memang buat. Okay, kalau macam event high tea pun memang terbukalah untuk tempahan awal. Betul, boleh. Setiap hari juga pun terima tempahan. Setiap hari terima tempahan, betul. Okey, kita nak tanyalah antara keistimewaan Mami Kitchen ni yang Kak Aziz rasa Kak Aziz perlu bagi tahu kepada orang yang lain daripada yang lain. Mungkin kaswi gedik tu. Yes, Mami Kitchen je ada. Orang lain tak ada kata. Okey, macam salah satu saya punya keistimewaan, saya rasa daripada segi harga. Harga memang murah dengan mampu milik lah. Memang saya selalu tekan kepada harga. Sebab saya tahu ramai orang nak makan tapi macam bajet tak ada. So, saya memang akan buat yang murah je. Daripada dulu memang itulah harga. Memang harga murah je, semua orang mampu milik. Betul. Konsisten, harganya konsisten. Betul, stabil. Ramai orang yang terkejut. Betul. Ramai Masih orang ada lagi harga yang macam tu. Ya, ramai terkejut macam RM35. Separuh orang jual RM50 lebih. Betul. Saya tetap harga RM35. Macam tu je. Mungkin Kak Aziz percaya pada rezeki, betul tak? Bila kita ikhlas meniaga tu, insya-Allah rezeki akan datang. Tapi kan saya sebelum kita nak end di session, saya ada satu. Kak Aziz, macam mana Kak Aziz pujuk hati Kak Aziz bila mana ada hari yang tak ada sale? Sebab kita tahu para peniaga memang itu adalah satu dugaan yang berat. Betul. Kalau tak ada sale satu hari, akan rasa susah hati. Nanti macam siapa nak beli, betul tak Kak Aziz? Jadi apa yang Kak Aziz pujuk hati Kak Aziz mungkin boleh bantu kepada penonton di luar yang mengalami masalah yang sama? Okey, macam saya, kalau macam tak ada sales, saya memang akan fikir satu je. Mungkin besok ada rezeki Tuhan nak bagi lebih lagi kat kita. Okey, saya tak pernah macam mengeluh atau apa. Saya memang okey tak apa. Hari ni setakat ni je rezeki saya. Mungkin esok atau lusa Tuhan nak bagi saya lebih lagi. So siapa-siapa yang tak ada sales, semua jangan risau. Percaya dengan rezeki daripada Tuhan. Itu je. Percaya saja. Yang penting konsisten, jangan pernah putus asa lah Kak Aziz. Okey, kita tanya antara perancangan selepas ni mungkin akan buka kedai ke untuk orang walk-in, untuk high tea dan sebagainya, dan mungkin boleh kongsikan macam mana nak dapatkan Mami Kitchen ni. Salah satu impian memang kalau boleh nak buka kedai dalam tu ada kek, lepas tu boleh orang datang walk-in makan, macam-macam boleh makan. Contoh ada jual spaghetti, boleh buat kopi. Itu salah satu impian lah. Memang impian insya-Allah satu hari nanti. Okey, kalau yang nak order boleh terus ke IG saya Mami Kitchen, MOMMYYKITCHENN, Mami Kitchen. Mami Kitchen. Macam-macam menu ada dekat situ. Kuih tempatan ada, dessert pun ada juga. Ada popia sira, ada pretzel, ada kuih itu apa itu? Macam putu ayu. Susah dia nak buat tu. Nak tanya mungkin ada buka kelas ke? Kokoklah kami ni boleh join. Tak ada lagi tapi pernah dapat invite sekali je untuk ajar orang buat kuih dengan cookies. Itu yang share resepi dengan orang. Betul, kongsi resepi. Kak Aziz boleh share kepada kami tips nanti. InsyaAllah. Kita buat tu, mana tahu kreatif dah boleh buat jual. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Aziz hari ini dan kita doakan semoga Mami Kitchen berjaya. InsyaAllah kita order nanti. Kepada anda jangan lupa order di Mami Kitchen, pergi kepada website ataupun IG. Betul, terima kasih Kak Aziz. Kita jumpa lagi insya-Allah. Sama-sama. Terima Semoga berjaya. kasih. Baiklah, seperti biasa kita kena berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini.
Kembali lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan Eliza, orang kata kita sebagai dah berkeluarga ni kita perlu sentiasa Saya belum berkeluarga bahagia. tapi tak apa. Perlu sentiasa nak mencapai kebahagiaan. Betul. Kita sebagai seorang wanita betul. memang kita nak mencapai kebahagiaan dalam satu rumah tangga, betul tak Derina? Sebagai seorang isteri, sebagai seorang menantu, Betul. sebagai seorang ibu, kena bertahan demi mencapai kebahagiaan. Dan mungkin kita nak kongsikan kepada penonton tips, ataupun petua nak mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah bertanggungjawab dan faham hak pasangan masing-masing. Kita kena faham yang walaupun kita sudah berkahwin, kita masing-masing ada hak masing-masing untuk apa orang cakap space masing-masing. Maksudnya lelaki ada hak dia, wanita ada hak dia, Derina. Tanggungjawab lah kan. Ya. Dan seterusnya adalah menghargai pasangan. Sebenarnya nak menghargai pasangan ni bukannya susah, Liza. Mungkin dengan ucapan terima kasih pun kita dah boleh menghargai pasangan kita. Setiap hari kita nak tengok lelah suami, lelah isteri dalam pekerjaan, balik tu berikan senyuman, sentiasa ucapkan terima kasih. Betul. Yang ketiga adalah elakkan pertelingkahan dan perbaiki komunikasi. Ini adalah paling penting. Betul. Saya rasa sebab setiap manusia ada fitrah dia tersendiri, lagi-lagi lelaki dan juga perempuan. Jadi yang paling penting ialah kita berkomunikasi. Dan yang terakhir, Derina, luangkan masa yang berkualiti. Tak kisahlah kita curi sikit masa tu untuk kita bersama keluarga, nak beriadah ke, nak bersyuti ke, ataupun makan bersama tu adalah satu perkara ataupun masa-masa yang perlu kita luangkan bersama dengan keluarga. betul tu. Dengan itu kita ada seorang yang lebih arif. Sebab di social media ni meletup viral video dia. Jadi kita bawakan di studio Hawa hari ini sebab kita bersama dengan Hajah Sarina Kak Tam, seorang pengaruh media sosial, untuk mengupas topik Pesan Kak Tam, menantu versus mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Kak Tam memang sentiasa sihat dan kena sihat. Betul. Sebab orang macam Kak Tam kena sihat. Dan juga energi sentiasa. Mesti kena, insya-Allah. Kena usaha lah, kena usaha kan. Betul. Okey, Kak Tam merupakan seorang pengaruh media sosial yang mempunyai lebih 500,000 pengikut di TikTok. Dan sentiasa berkongsikan tentang info dan informasi topik mengenai kekeluargaan dan sebagainya. Dan juga Kak Tam merupakan seorang pakar tradisional herb. Jadi kita, Derina, kalau nak bercakap banyak tentang rumah tangga ni, kita tidaklah arif sebab kita saya belum masuk fasa tu. Derina baru je berkahwin. Jadi kita nak tanya kepada Kak Tam yang lebih arif lagi. Yang pertama sekali kan Kak Tam, sebelum kita pergi mendalam tentang topik pada hari ini, apa perasaan Kak Tam bila pertama kali dikenali di media sosial? Viral, Kak Tam viral tu. Perjalanan tu macam mana? Okey, Kak Tam pun suka nak share sebenarnya. Dia satu kejutan. Sebab apa? Dulu kita pergi mana-mana, relax je kan. Tiba-tiba Kak Tam. Kak Tam nak bergambar. Nak bergambar kan. Kak Tam. Ada juga yang cakap, ada yang menangis. Ada yang peluk Kak Tam menangis, terus menangis. Betul. Dia kata, Kak Tam pinjam bahu sebentar. Sampai to that extent. Krisis jiwa para isteri di Indonesia yang muda-muda sekarang kan. Jadi Kak Tam terkejut lah. Kenapa apa yang aku cakap ni kan? Lepas tu tiba-tiba follower pun ramai. So Kak Tam rasa, wah ini merupakan isu yang jangan lagi ditengok dengan sebelah mata. Sangat-sangat parah. Kak Tam boleh katakan melalui mesej yang Kak Tam dapat, sangat parah. Dan Kak Tam juga, Kak Tam juga telah mula mendapat musuh. Ada juga saingan ya. Jadi mudah-mudahan musuh-musuh Kak Tam ni dapatlah tengok kan siaran ni, supaya janganlah marah kepada Kak Tam. Kak Tam membawa satu perkara yang mengajak orang berfikir. Kalau betul, perbetulkan. Kalau tak betul, just scroll sajalah kan. Jadi jangan dikatakan Kak Tam ni perosak pula. Itulah dia. So Kak Tam menerima dua-dua lah. Memang kena kuat lah, kena kuat. Sekarang Kak Tam dah rasa tu. Kena sangat-sangat kuat lah. Saingan banyak. Lepas tu apa yang info dan informasi yang Kak Tam berikan tu sebenarnya ramai yang setuju. Jadi itu yang menjadikan bualan untuk mereka nak kecam dan sebagainya. Okey. Derina, silakan soalan kita kedua. Kita kepada topik kita hari ini. Mertua versus menantu. Betul. Mungkin Kak Tam sendiri ada pandangan Kak Tam sendiri seperti yang dalam TikTok diwawarkan. Apa sebenarnya tanggungjawab dalam menjadi seorang mertua dan juga menantu sebenarnya? Okey, kerana Kak Tam, alhamdulillah Kak Tam berpeluang melalui fasa menjadi menantu dan menjadi mertua.
Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Ketika saya menjadi menantu dahulu, apa yang saya dapat belajar daripada mentua saya ialah kebebasan. Kebebasan. Yang mana menantu saya mentua saya memberi peluang kepada saya untuk mencorakkan rumah tangga kepada suami saya, anak beliau. Ya. Bagaimana kami ingin menjadi. Jadi di situ saya dapat melihat satu keadaan yang tidak menekan. Dan bagaimana mertua saya berusaha menjalinkan satu usaha supaya kasih sayang itu terjalin terlebih dahulu. Sebab kita baru kahwin. Macam D kan? Dia pun baru kahwin. Mustahillah kita tiba-tiba boleh sayang keluarga ni. Mustahil. Kalau kata saya sayang, tipu. Dia adalah kasih sayang ni adalah hubungan yang perlu dibina. Jadi saya melihat kesungguhan ibu mertua saya membina hubungan itu sehingga satu ketika saya rasa keliru, saya lagi sayang mertua saya ke ataupun mak saya. Jadi dekat situ bila kita dah sayang mertua kita, demi cinta ini lebih kurang begitulah kan. Macam tu. Semua kita boleh buat. Itu yang saya dapat rasa tak payah suruh dah. Nak masak ke, membasuh ke, balik raya ke, masak rendang ke, kita sama-sama kita dah tak rasa penat. Dan bagi pihak menantu pula kan, apa yang Kak Tam boleh katalah. Pengalaman Kak Tam menjadi mempunyai menantu, apa yang Kak Tam lakukan, itulah kan nanti ramai orang marah Kak Tam, tapi Kak Tam terpaksa cakap je lah. Benda yang kisah benar kan. Kak Tam memulakannya dahulu. Kak Tam memulakannya dahulu dengan menantu Kak Tam, yang mana seminggu sebelum dia berumah tangga tu, Kak Tam sudah memanggil dia bercakap berdua sebagai anak dan ibu. Seminggu sebelum berkahwin. Itu adalah yang sebenar. Jadi beliau seorang doktor perubatan. Jadi Kak Tam bercakap dengan dia dari segi kekeluargaan, mungkin kejutan budaya yang dia akan lalui apabila dia berada di dalam keluarga kami, dan apa yang expectation yang dia harus ada terhadap suami, garis panduan dan kesediaan Kak Tam untuk menerima dia seadanya, dan kesediaan dia menerima Kak Tam seadanya. Jadi perlu ada tempoh perkenalan ke bagaimana Kak Tam? Sebelum kita nak melangkah masuk dalam sebuah keluarga itu, kena ada tempoh kita nak berkenal dulu keluarga dia baru kita kahwin ke bagaimana? Sebenarnya apabila anak Kak Tam mula berkawan, sebenarnya ramai kawan-kawan dia sebelum ni. Apabila dia mula berkawan dengan seseorang, Kak Tam telah memberitahu kepada anak Kak Tam satu syarat. Iaitu serius sangat tak ada. Iaitu Kak Tam telah mengatakan, Kak Tam rasa macam bercakap dengan anak Kak Tam kan. Kak Tam telah mengatakan kepada anak Kak Tam satu perkara. Pertamanya, jangan buat tidak tentu hala dengan anak orang. Jangan sampai ada ibu bapa yang datang ke rumah dan mengatakan awak telah merosakkan anak orang. Yang mana Kak Tam mama tidak akan bertanya lagi kepada orang itu siapa salah dan sebagainya. Hari itu juga kamu kena berkahwin dengan dia. Saya beritahu anak saya begitu. Dan sebelum kamu membuat keputusan untuk mengahwini seseorang, jangan bawa dia datang jumpa mama terlebih dahulu. Once bila you dah rasa ini adalah calon, then you bawa lah datang berjumpa. Mama akan bagi pandangan mama terhadap calon yang kamu pilih, tetapi dengar tetapi tidak semestinya pandangan saya itu awak persetujui dan awak dibenarkan menegakkan, mengemukakan hujah dan fakta kenapa wanita ini menjadi pilihan awak. Kalau ianya benar, mama akan ikut. Gitu. Itu antara tipsnya. Saya masa terpegun lah. Awak boleh aplikasikannya, Eliza. Boleh, mungkin nanti. Tapi Kak Tam, saya tersnap dengan apa yang Kak Tam cakap tadi, kebebasan, betul tak? Kebebasan yang mertua bagi kepada menantu. Tapi Kak Tam, saya rasa dan ramai juga penonton yang berpendapat bahawa apabila berkahwin, kebebasan itu tidak terletak pada menantu. Mungkin menantu ada kebebasan tapi tidak boleh sepenuhnya kepada dia sebab lebih kepada ibu, suami dan sebagainya. Apa pendapat Kak Tam? Tapi Kak Tam, masa mencemburui kita. Betul, Kak Tam jawab sebentar lagi. Kita kena berehat sebentar. Penonton nak tahu jawapan Kak Tam? Kita kena berehat sebentar. Kita kembali selepas ini.
Masih lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa dan kita masih lagi bersama dengan Haja Serina atau lebih dikenali sebagai Kak Tam untuk topik yang panas hari ini. Panas. Berkaitan pesan Kak Tam menantu versus mertua. Betul. So mungkin ramai yang tak setuju, betul tak? Jadi kita nak membetulkanlah keadaan. Mungkin pandangan Kak Tam lagi menarik kan, lagi membela nasib menantu-menantu ni. Kita balik kepada soalan saya yang pertama tadi iaitu kebebasan. Apa maksud Kak Tam dalam memberi kebebasan antara mertua dan juga menantu sendiri? Okey, seperti mana yang telah dikatakanlah, tidak semestinya orang bersetuju. Tetapi Kak Tam mempunyai satu pandangan peribadi Kak Tam, iaitu apabila pasangan ini, anak kita telah berkahwin, pada pandangan saya kebebasan sebanyak 100%. 100%? 100%. Okey. Perlu diberi kepada mereka untuk mereka mencorakkan sendiri rumah tangga mereka. Supaya apabila berlaku masalah-masalah di kemudian hari, kita ibu bapa tidak dipersalahkan. Jangan sampai keluar perkataan daripada anak-anak kita ni, tak kisahlah lelaki ke perempuan, apabila mereka berpisah, mereka akan mengatakan, ini disebabkan oleh mertuaku punya pasal. Okey. Itu sebab bagi saya daripada mula saya telah meletakkan satu garis panduan di dalam pemikiran saya sendiri bahawa apabila seorang itu telah berumah tangga, mereka telah matang. Jadi tolong hormat. Betul. Tolong hormat kepada mereka yang telah matang ini supaya dia mentadbirkan keluarga mereka sendiri, negara kecil mereka. Tolong hormat walaupun negara mereka itu kecil, walaupun baru dibina 2 hari, walaupun dibina semalam, jangan sampai bulan madu dia pun kita sibuk nak tentukan di mana dan di mana. Jadi kita tidak ada hak sebenarnya. Biar mereka membuat keputusan, kebebasan berdasarkan apa yang mereka selesa dan apa yang mereka suka. Terutama sekali dalam mereka menentukan di mana mereka perlu tinggal. Jangan kita sebagai orang tua memandai-mandai menentukan kau kena duduk rumah aku, kau kena balik tiap-tiap minggu, kau kena balik sebulan sekali. Betul. Itu pandangan Kak Tam. Okey, itu adalah 100% daripada mentua dan juga menantu dan juga suaminya. Bagaimana pula dari pihak mertua pula apabila anak lelakinya sentiasa bergantung kepadanya dan dia menganggap bahawa isteri menantunya itu biadab terhadap keluarganya. Mungkin ada Kak Tam ada pandangan tentang itu, yang menantu sendiri yang buat masalah. Bagaimana pula yang? Okey, insya-Allah Kak Tam memberikan pandangan kepada anda suami. Apabila anda menerima aduan daripada isteri anda, saya ingin bertanya satu soalan. Kemana seorang isteri itu nak mengadu, tempat yang paling layak sekali untuk dia mengadu, kalau bukan kepada suaminya. Dan apakah ertinya teman hidup, kekasih hingga ke jannah, yang tidak boleh mendengar luahan hati seorang isteri. Yang menidakkan, yang meremehkan, yang memperkecilkan tangisan seorang isteri dengan mengatakan satu ayat yang mudah, janganlah kisah sangat. Mak tu memang begitu. Dia mulut saja jahat, hatinya baik. Kerana anda yang kenal ibu anda begitu. Tetapi seorang menantu dia tidak tahu. Hari ini sebagai seorang manusia kita ada perasaan. Apa yang kita rasa di dalam jiwa kita adalah berdasarkan kepada air muka dan kata-kata yang dihamburkan oleh mereka yang berhubung dengan kita, bukan hati. Kita tak boleh menyelam dalam hati orang. Betul. Jadi adakah Kak Tam bermuka masam? Tak ada kan? Tak ada. Jadi peranan suami itu besar sebenarnya. Sangat besar. Betul. Seorang suami harus mengambil berat terhadap luahan hati isteri. Terutamanya suami yang membawa isteri duduk bersama dengan ibu ataupun tinggal bersama mertua lah. Kerana Kak Tam percaya, tidak ada mana-mana wanita di dunia ini yang suka rela nak tinggal bersama mertua. Tetapi kerana terpaksa, nasi lemak buah bidara, sayang selasih aku lurutkan, tinggal emak, tinggal saudara kerana suami aku turutkan. Tolonglah hargai pengorbanan seorang wanita bernama isteri. Betul. Saya sangat setuju sebab yelah ramai sekarang ni berpendapat bahawasanya mak mertua perlu campur tangan dalam sesebuah mahligai sebab dia rasa dia lebih tahu Kak Tam. Mungkin ada mak mertua di luar sana, aku makan garam dulu, aku lagi tahu apa yang akan terjadi apabila kau buat macam ni. Jadi pendapat Kak Tam pula tentang menantu yang selalu kena makan hati bila ikut cakap mak mertua ialah bila mak mertua kata kau jangan keluar, kau pergi duduk dapur, pergi buat air. Tapi yang menantu pun yang nak melawan hati, tak boleh mak mertua. Jadi macam mana Kak Tam kita nak selesaikan masalah yang macam tu? Okey, sebenarnya Kak Tam lebih memberi pandangan ni daripada sebelum berkahwin lah ya. Seorang menantu sebenarnya atau bakal isteri, dia perlu mengetahui di mana diri dia berada. Dia perlu mengetahui sama ada dia diterima atau tidak.
katakanlah dia tidak diterima daripada sejak awal berlaku. Biasanya ni daripada mula ni. Kerana mak mentua memang tak suka. Sebab itu Kak Tam tak percaya sebenarnya menantu bermasalah. Dia berpunca daripada kebencian. Kebencian yang memang ada di dalam hati seorang mertua, bakal mertua yang memang tak suka. Jadi apabila perasaan itu ada, dia berlarutan. Dia dilampiaskan melalui kehidupan seharian yang mana kalau dah tak suka, semua yang dibuat serba tak kena. Betul. Itu saja Kak Tam boleh katakan. Jadi seorang menantu, jika anda merasakan bahawa anda memang tidak diterima, seorang yang unwanted, yang tidak dikehendaki, anda harus sedar diri anda. Anda harus sedar diri anda dan tahu membawa diri daripada awal lagi. Tanamkan dalam pemikiran ini bahawa jangan peduli apa yang diperlakukan oleh keluarga mertua anda terhadap diri anda, tetapi anda perlu menjaga batas-batas sebagai seorang Melayu yang beragama Islam. Jangan biadab, jangan melawan dan jangan bertengkar sampai berdebat-debat, bergaduh-gaduh dengan orang tua. Jangan dibuat. Betul. Paling pun anda diam saja dan cuba kurangkan peluang untuk bertemu dengan keluarga mertua. Try to minimize. Jadi di sinilah Kak Tan nampak pentingnya peranan suami lah untuk faham. Jangan dipaksa-paksa. Kan kita kena faham bahawa mak awak dah tak suka. Jadi jangan dipaksa-paksa sebab dibuat macam mana pun tak suka tetap tak suka. Betul lah. Besar tanggungjawab sebagai seorang Ya, suami sangat ni. besar. Kedua-dua hati kena jaga. Betul. Kalau terlebih sini tak boleh juga, terlebih sini tak boleh juga. Tapi bagaimana pula kalau ada konflik antara mertua dengan menantu dah bertahun-tahun lamanya? Bagaimana mereka sendiri orang kata apa penyelesaian dan si isteri pula bertahan demi anak-anak? Bagaimana pula konflik macam tu? Kak Tam apabila berdepan dengan keadaan seperti ini, Kak Tam minta maaf ya kalau ada yang tak setuju dengan pendapat Kak Tam. Kak Tam lebih suka berterus terang dengan wanita lah. Kalau Kak Tam beritahu dia, kalau rasa cinta you tebal dan you boleh mati tanpa suami you, you kena bertahan perkahwinan ini. Faham? Jangan sebut tentang anak-anak. Kerana anak-anak akan membesar dan anak-anak akan ada hidup dia dan akhirnya anak-anak akan tinggalkan you. Betul. Dan adakah adil untuk sepanjang hayat seorang wanita ini perlu berkorbankan perasaan dia demi untuk membesarkan anak-anak? Setiap orang di dunia ini berhak untuk bahagia dan gembira. Betul. Walaupun dia seorang ibu, walaupun dia seorang kakak, seorang ibu mertua. Dan seorang manusia patut berjuang untuk kebahagiaan dia. Kalau rumah tangga itu didapati tidak lagi membahagiakan, apa yang seorang isteri itu perlu, kena tanya diri dulu. Betul. Sayang suami lagi ke tidak? Kalau sayang, boleh ikhtiar. Kalau tak sayang, fikir sendiri. Sebab saya rasakan dalam kehidupan seorang suami, selain daripada isteri, mak mertua juga, mak dia sendiri merupakan satu, apa orang cakap, elemen yang besar dalam hidup dia. Sebab kadang-kadang anak lelaki ni bila apa-apa dia akan merujuk kepada mak dia, betul tak Kak Tam? Jadi Kak Tam, bila ada di situasi di mana seorang mak mertua menyalahkan menantu atas kesalahan anaknya sendiri, mungkin memaksa anaknya, menantunya supaya bertahan dalam satu keluarga dan satu perkahwinan hanya untuk menyelamatkan anaknya sendiri. Apa pendapat Kak Tam? Kak Tam rasa ia sangat kejam. Dia adalah sesuatu yang sangat kejam dan tidak bertanggungjawab dan sangat mementingkan diri. Kerana itulah sedari awal Kak Tam telah menghidupkan budaya ini. Pasangan yang nak berkahwin, sebab menantu ni kita kena tahu lelaki pun menantu kan. Betul. Yang menantu lelaki dia kena berbaik dengan mak mertua dia. Menantu lelaki kena berbaik dengan ibu mertua dia. Ibu isteri dia. Baik rapat. Betul. Dan menantu perempuan kena rapat dengan ibu mertua. Tetapi harus dimulakan oleh mertua itu dahulu. Betul. Supaya apa? Kak Tan nak cakap dengan you. Supaya apabila berlaku masalah dalam rumah tangga, tempat yang paling sesuai untuk seorang suami itu mengadu adalah kepada ibu mertuanya. Bukan kepada ibu anda. Sebab kalau anda mengadu kepada ibu anda sendiri, kalau tak kena caranya, kena dengan ibu yang tidak berfikiran terbuka, dia akan memburukkan lagi masalah. Betul. Jadi itu adalah tips. Berbaik dengan mertua. Terutamanya menantu lelaki. Betul. Ya, supaya apa saja masalah. Tentang isteri tak menarik ke, dah longgar ke, gemuk gedabak ke, apa sajalah. Pergi cakap dengan mak mertua. Ya, supaya ibu mertua anda boleh menasihatkan anak perempuan dia. Itu adalah yang paling wajar. Bukan kepada mak mertua. Sebab itu Kak Tam cakap terus terang. Kak Tam cakap kepada anak Kak Tam, saya tidak mau mendengar satu komplain pun tentang isteri awak. Saya hanya mau mendengar komplain isteri awak tentang awak. Saya boleh dengar. Betul.
Itu yang sebenar Kak Tam praktikkan. Betul. Jarang kita dengar apabila suami ni ada komunikasi yang baik dengan ibu mentuanya. Sebab selalunya orang kata menantu dengan menantu perempuan dengan mak mentua selalu ada konflik. Tapi kalau macam anak dengan suaminya dengan ibu mentua suka nak dapat komunikasi yang baik, kan Kak Tam? Jadi kita nak tanya juga, mungkin ada juga mentua yang pilih kasih dengan menantu kesayangan je. Mungkin ada juga situasi mereka di luar sana yang kata, alah, aku ni tak bagus ke? Aku ni menantu yang tak bagus ke? Menantu tengah-tengah, tak tapi ada orang sayang. Betul. Mungkin Kak Tam ada jawapannya kejap lagi sebab kita nak berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Baiklah, jangan risau, anda masih lagi bersama dengan kami dalam program Buah Bicara Hawa. Dan kita masih lagi ada Kak Tam. Panas ni di studio ni. Sebab kita kupas topik mentua versus menantu. Okey, kalau tadi saya tanya soalan, mungkin ada di kalangan penonton-penonton Hawa situasinya berkata yang mak mentua dia pilih kasih dengan menantu. Mungkin ada yang pertama kaya, sayang. Kedua tak sayang. Betul. Ketiga sayang sikit. Lepas tu ada kasta-kasta tu. Macam mana Kak Tam? Macam mana? Macam mana seorang ibu mentua tu perlu selaraskan kasih sayang tu? Okey, apa yang Kak Tam boleh katakan menyelaraskan perasaan ibu mentua memang tak boleh. Oh, tak boleh Kerana hati bukan kristal. Betul. Hati bukannya boleh diambil, dipegang, duduk situ kristal, duduk situ, duduk sana. Tak boleh. Saya suka sesuatu yang bersifat praktikal dan logik. Kita beri kebebasan kepada manusia untuk menyayangi dan menyukai siapa yang disuka. Yang penting adalah bagaimana menantu mengawal pemikiran mereka. Anda perlu menerima hakikat bahawa aku memang orang tak sayang. Suka hati apa kau nak buat? Ada aku kisah. Kalau itu berjaya disemai dalam hati seorang wanita, tak adalah masalah. Dia tak ada kesedihan, tak ada kecil hati. Aku tak kisah, memang orang tak sayang aku. Dia yang berlaku masalah ni bila kita ni pun menantu dia pun satu bab juga. Kau dah tahu orang tu tak sayang, kau peduli kan lah? Apa yang kau nak bersedih hati sangat, tak dapat krepek, tak dapat tempe, yang mak mentua tak bagi kau nak sedih hati sangat. Jadi tak apa. Ingat apa kata pesan. Orang sayang, kita sayang. Orang baik, kita sayang. Orang yang jahat, kita buang. Kita buang bukan bermakna kita buang dalam hidup, buang daripada hati. Buang daripada hati tu maknanya kita dah tak kisah. Kau buat macam mana pun aku okey. Kita macam tu je, kita happy je. Pasal apa? Orang yang si Polan ni, bila dia buat kita dah tak rasa sebab kita dah tak ada perasaan. So suka hati. Tapi kalau lama-lama bila kita simpan hati, keras hati, rasa orang kata tak ambil peduli, dia akan jadi dendam kepada keluarga itu sendiri. Bagaimana pula Kak Tam? Kak Tam lebih menitik beratkan kepada konsep menerima. Apabila you menerima keadaan, dia tidak ada dendam. Bila kita terima secara ikhlas. Kita menerima secara ikhlas. Betul. Jangan suka bertanya soalan yang negatif. Contoh, apa lagi yang aku tak buat? Saya salah apa? Saya buat apa? Tolong cakap. Itu yang buat you jadi berdendam. Sebab you marah. Bila you tanya soalan, saya salah apa? Tak ada jawapan. You rasa you telah dizalimi. Dan di situlah dendam akan bermula. Tapi tak apalah, mungkin Allah dah memang tetapkan aku dia tak sayang. So okey. Tak ada dendam, percayalah cakap Kak Tam. Yang penting dia nak apabila terjadi sesuatu kita terimalah Kak Tam. Kita terima je dengan ikhlas. Tak payah tanya-tanya lah. Jangan tak suka, tanya. Tak apalah nak buat macam mana. Jangan tanya. Kita balik rumah mak mentua kita santai saja. Positif saja. Bagi makan kita makan. Kalau kita rasa tak nak makan, kita tak payah makan. Kita jangan rasa apa-apa. Tadi tu dapat makan ayam. Aku ni tulang ayam. Jangan fikir begitu. Betul. Yang penting jangan petikar. Jangan petikar. Yang penting kita terima secara ikhlas je lah. Terima secara ikhlas. Kata macam mana pula dengan mertua yang ada sifat dengki ataupun cemburu dengan menantu? Macam kita tahu kan di social media dan juga di TV-TV ada drama-drama yang macam mak mertua dengki dengan menantu ni sampai menantu nak makan buah tak mau bagi anak, suruh cari buah lain, jangan bagi menantu makan. Kalau macam tu apa yang perlu dilakukan oleh anak tersebut Kak Tam? Oleh anak, oleh menantu ke oleh anak lelaki? Anak lelaki tu sendiri untuk membela menantu, hati isteri dan juga hati mak sendiri. Macam mana tu Kak Tam? Okey, itulah macam yang macam Kak Tam dah sebutkan. Sebenarnya timbulnya perasaan inilah
dalam dunia ni kita kena terima hakikat bahawa memang ada orang jahat. Minta maaf memang ada orang jahat. Dan nasib malang untuk you, para isteri, you terkahwin dengan orang yang mak dia, hati dia jahat. Seorang ibu yang baik, dia akan meletakkan keutamaan kepada kebahagiaan anaknya. Apa pun dia sanggup buat untuk anak dia bahagia. Biar aku menangis, tak ada masalah. Yang penting aku nak anak aku happy. Makanya kalau ibu-ibu seperti ini, takkan wujud rasa dengki, cemburu, nak sabotaj ke apa, tak mungkin. Dia adalah berpunca daripada perasaan ibu tu sendiri. Jadi kalau dia memang dah ada perasaan tu, kita tak boleh nak keluarkan hati orang dan basuh. Tak boleh. Tarbiyah pun tak boleh. Tak jalan. Tak jalan. Jadi apa yang seorang suami kena lakukan? Anda sebagai seorang suami perlu adil dan perlu mengenali siapa isteri dan siapa ibu anda. Cuba kurangkan kesempatan yang mendedahkan isteri anda kepada pembulian yang dilakukan oleh ibu anda atau adik-beradik anda. Cuba kurangkan. Anda jangan demi satu ego, kerana takut dicop sebagai suami yang tak berjaya mengawal isteri, maka kita paksa isteri tu untuk ikut balik, ikut beraya, ikut duduk 3-4 hari. Sedangkan itu yang tak betul. Di sini apa yang Kak Tam boleh katakan lah, setiap orang, terutama sekali suami, perlulah mentadbir hati anda dan melihat sesuatu itu dengan pandangan yang sangat adil. Ingat ya, isteri adalah tanggungjawab anda. Tanggungjawab anda 100% adalah isteri. Betul. Tanggungjawab anda terhadap ibu tidak semestinya 100%. Kalau anda masih ada bapa. Jadi Kak Tam bukannya agamawan yang layak nak bercakap tentang soal agama, tetapi seorang lelaki, tanggungjawab utama dia adalah isteri. Harus ingat. Betul. Perlu sentiasa adil lah. Mak tak buang, anak pun tak buang. Penting apa orang cakap balance kan. Sangat untuk perlu. faham dua-dua. Okey, baik Kak Tam. Mungkin ada juga di kalangan mereka yang tinggal bersama dengan mertuanya sendiri. Adakah sebenarnya berlaku perbalahan di antara rumah tangga tu disebabkan oleh mertua ataupun sebenarnya ada juga yang tinggal bersama mertua tu bahagia? Mungkin Kak Tam boleh bagi sedikit. Okey, ada yang tinggal bersama mertua tu bahagia dan Kak Tam tidak menafikan. Kebahagiaan itu seperti mana yang Kak Tam cakap kan di peringkat awal, dia banyak bergantung kepada mertua. Apabila seorang menantu itu datang ke rumah kita sebagai seorang menantu dan kesediaan kita menerima dia sebagai seorang anak. Come on lah mertua semua, kita ada anak perempuan atau tak ada. Takkanlah kita tak tengok anak kita perempuan tak perfect. Betul. Anak perempuan kita pun pasti ada yang bangun lambat, tak basuh baju, tak lipat baju. Bukannya sempurna anak perempuan kita. Kenapa pula kita boleh terima? Kak Tam ingin bertanya satu soalan. Kenapa pula anak perempuan kita tak tolong masak, tak tolong berkemas? Boleh kita terima, tetapi menantu buat kita tak boleh terima. Apa sebab dia? Sebab anggapan kita bahawa yang datang ini adalah orang asing. Anggapan kita bahawa seorang isteri itu perlu menghambakan diri kepada keluarga, kepada suami, kepada keluarga. Tanggapan kita bahawa seorang isteri ni patut rasa bertuah dan patut rasa berterima kasih kerana telah dipinang oleh anakku. Kalau tidak sampai tua kau tak kahwin. Itu yang betulnya keegoan. Betul. Jangan keegoan. menganggap menantu itu orang asing dalam keluarga. Menganggap menantu itu orang asing. Sebenarnya ramai je lelaki lain yang berderet nakkan menantu awak ni dulu. Cuma tak sempat. Itulah dia cerita dia. Tapi nasihat yang sangat bagi saya membuka mata. Banyak benda yang kita belajar dari Kak Tam sendiri dan saya yakin penonton pun banyak ambil ilmu ni untuk perbaiki masalah-masalah yang anda ada. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Kak Tam hari ini sudi berkongsi macam-macam informasi mungkin menjadikan manfaat kepada mereka yang sedang menonton kami dan kita harapkan mungkin ada part 2. Part 2 insya-Allah Kak Tam. Terima kasih banyak-banyak sama-sama. Thank you atas undangan ini dan sikit yang Kak Tam nak tambah, mertua je lah marah Kak Tam. Topik kita fikir win-win situation. Baiklah, itu saja daripada saya Liza Hisham dan juga Darina dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masih ini wanita luar biasa. Bye-bye. Assalamualaikum.